Situasi Global, edisi 28 Oktober 2012. Tajuk perbincangan malam ini, Lubnan bagai arus di dasar laut. Tidak sampai sehari selepas kematian Wissam Al-Hassan tersebar, Beirut tenggelam dalam huru-hara, berpecah mengikut fahaman agama, mazhab, serta penyokong dan penentang rejim Syria. Bagaikan perang saudara akan berulang. Para saudara, malam ini saya ditemani tetamu Dr. Masli Malik, pensyarah kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Termasa UIM. Selamat datang ke Kuasa Doktor. Doktor, kita terus dalam perbincangan yang hangat ini tentang sejauh mana Doktor bersetuju dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini, Lubnan, ya, berkaitan dengan arus dasar laut, dan di permukaan nampak tenang, ya, tenang, tetapi pergolakan di dalamnya itu bagaimana, Doktor? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat Syria, dia ialah tenang di Syria, di Lubnan begitu relatif, ya. Yeah. Kalau kita lihat pergolakan di Lubnan itu sendiri bukanlah satu perkara yang baru. Malah sebelum peperangan saudara yang timbul selepas tahun 40-an sehingga tahun 70-an dan berlarutan dan berakhir kod pada tahun 1990 sekalipun, dia bukanlah satu perkara baru. Kalau kita lihat ada pelbagai unsur, pertama demografi di Lubnan itu sendiri, dan yang pelbagai, kemudian ada kepentingan luar di Lubnan. So ada kepentingan bagi pihak Israel yang melihat Lubnan bersepadan dengan mereka, dan malah kita lihat kewujudan Israel itu telah menyebabkan demografi Syria berubah kerana pelarian Lubnan yang pelarian Palestin yang berhijrah ataupun diusir keluar daripada negara mereka, mendiami sebagai pelarian sehingga hari ini yang jumlahnya melebihi 1 juta mengikut rangkaan kiraan terakhir. Ya. Dan selain daripada itu, kita lihat juga ada kepentingan Iran dan Syria. Dan Syria sehingga hari ini kalau kita lihat masih menganggap Lubnan sebahagian daripada mereka. Ya. Jadi kalau kita lihat tenang itu mungkin ialah tenang di luar lah, di luar tenang. Di bawah ini memang sentiasa bergolak. Ekonomi bagaimana, Doktor? Ekonomi, selain pada kepentingan demografi sendiri, ekonomi adakah menjadi isu utama di sini? Ya, sudah tentu. Kalau kita lihat ekonomi di Lubnan, selain daripada sektor pelancongan, mereka tak punya apa-apa hasil lain. Dan mereka lebih bergantung kepada pelaburan, maksudnya kepentingan ekonomi pihak luar. Kita lihat pihak Iran mempunyai pelaburan yang amat banyak di Lubnan. Saudi contohnya, yang telah mengusahakan perjanjian Tabah tahun 1990 yang telah berakhirkan perang saudara secara luaran, juga telah membentuk suasana yang agak menarik untuk pelaburan. Dan kita lihat mereka punya pelaburan yang banyak, terutamanya di bidang penyiaran, di bidang telekomunikasi dan sebagainya. Dan tidak kurang juga pihak-pihak lain, pihak-pihak barat, dan Turki sekarang hari ini juga mempunyai beberapa kepentingan ekonomi di Lubnan itu. Kait mengait di sini, ya, Doktor, ya. Dia begitu baik, begitu intricate. Nanti kita akan bincang selepas ini. Saudara, kita berehat sebentar untuk mengikuti analisis ringkas disediakan oleh kami Syahbudin Abdullah. Bertemu kembali selepas ini. Sejarah Lubnan tidak jauh beza dengan lain-lain negara Arab, penuh pancaroba, perang dan pembunuhan. Bagaimanapun, analisis ini saya fokuskan peristiwa yang bermula tahun 1943 apabila Lubnan mendapat kemerdekaan dari Perancis. Sejak merdeka, situasi politik Lubnan silih berganti antara stabil dan huru-hara, termasuk perang saudara pada 1958, namun masih mampu membina Beirut sebagai pusat kewangan dan perdagangan serantau. Pada Mei 1948, Lubnan menyokong jiran-jiran Arab menentang Israel dalam Perang Arab-Israel. Semasa perang, 100,000 Palestin melarikan diri ke Lubnan dan tidak dibenar pulang oleh Yahudi selepas perang tamat. Sekarang ini jumlah pelarian itu meningkat lebih 400,000 orang. Kebanjiran pelarian Palestin tidak disenangi masyarakat Kristian Maronite serta lain-lain faksi di Lubnan. Kebencian itu ditafsirkan dalam tragedi Sabra Shatila, di mana tentera Kristian Lubnan bergabung dengan tentera Yahudi membunuh ribuan pelarian wanita
dan kanak-kanak Palestin yang berlindung di khemah pelarian itu. Namun, Perang Saudara paling panjang berlaku pada 1975 dan berakhir 1990. Perang 15 tahun ini memusnahkan ekonomi dan menyebabkan kerugian besar harta, benda dan nyawa. Perang tamat pada 1990 menerusi Perjanjian Taif. Berikutan kekacauan dan huru-hara selepas kematian Hafiz al-Assad pada tahun 2000, Lubnan mengalami satu lagi kejutan. Letupan bom kereta yang membunuh bekas Perdana Menteri Rafiq Hariri pada 14 Februari 2005. Amerika, Israel dan beberapa pihak yang berkepentingan mendakwa pembunuhan dilakukan Syria. Manakala satu kumpulan lain menuduh Badan Perisikan Israel Mossad bertanggungjawab. Bagaimanapun, atas tekanan kuat Amerika, rakyat Lubnan bangkit menentang pendudukan tentera Syria dalam apa yang disebut Revolusi Cedar. Lanjutan daripada itu, satu siasatan dijalankan oleh PBB. Keputusan awal siasatan mendapati Syria bertanggungjawab pembunuhan Hariri. Akibatnya, tentera Syria diarah berundur dari Lubnan bermula 26 April 2005. Namun pembunuhan Hariri menjadi titik mula beberapa lagi pembunuhan tokoh politik Lubnan. Pada 2006, Israel menyerang Lubnan, menghujani Beirut dengan peluru berpandu serta tembakan artileri, membunuh 1,190 penduduk awam. Punca serangan dikatakan kegagalan kerajaan Lubnan menyekat serangan Hezbollah ke kawasan Israel, menyebabkan 3 askar terbunuh dan 2 lagi diberkas. Hezbollah memikul tanggungjawab pertahankan Lubnan, mencetuskan Perang Lubnan 2006. Serangan balas Hezbollah membunuh 160 askar Israel. Melihat ramai askarnya mati, Israel merayu PBB menamatkan perang ini. Majlis Keselamatan keluarkan arahan gencatan senjata menerusi Resolusi 1701. Walau apapun, sebahagian besar selatan Beirut musnah dalam serangan udara dan artileri Israel. Pada 2007, khemah pelarian Nahar al-Barid menjadi kancah pertempuran antara tentera Lubnan dengan Fatah al-Islam, sebuah pertubuhan yang tidak diketahui asal-usulnya. Ramai terbunuh di kedua-dua pihak serta orang awam. Antara 2006 dan 2008 menyaksikan siri tunjuk perasaan menentang Perdana Menteri Fuad Siniora yang pro-Barat. Pembangkang menuntut penubuhan Kerajaan Perpaduan Kebangsaan. Kerajaan Perpaduan ditubuhkan pada Mei 2008 berikutan Perjanjian Doha yang menamatkan konflik Hezbollah dengan kerajaan. Michael Sulaiman sebagai Presiden, manakala pembangkang yang rata-rata Hezbollah mendapat kuasa veto. Kerajaan Perpaduan Kebangsaan bagaimanapun musnah pada Januari 2011 berikutan ketegangan yang dicetuskan Tribunal Khas untuk Lubnan yang dijangka akan mendakwa anggota Hezbollah atas kematian Hariri. Najib Nikati dilantik sebagai Perdana Menteri untuk membentuk kerajaan baru. Berikutan keganasan terbaru yang menyaksikan pembunuhan Wissam Al-Hassan, Najib mengumumkan perletakan jawatan tetapi ditarik balik beberapa hari kemudian. Manakala pembunuh Al-Hassan sukar dijangka pihak mana yang bertanggungjawab, memandangkan suasana di Lubnan sendiri bagaikan arus deras di dasar laut. Bertemu kembali, kita masih bincang tajuk Lubnan bagai arus di dasar laut dari Studio 5 Angkasa Puri secara langsung. Dan untuk tidak membuang masa, kita terus bersama dengan Dr. Masli untuk meneruskan bincangan. Talian dibuka sekarang 03-2283-4519. Saya ulangi 03-2283-4519. Doktor, kita teruskan dengan bincang doktor ya. Dan sebelum ini Syria didakwa ya untuk telah melancar tembakan meriam ya ke dalam Turki dan Turki membalasnya ya sehingga hampir mencetuskan peperangan. Dan sekarang ini pula Syria pula didakwa terlibat
ya, membunuh ketua perisikan Lubnan pula. Jadi persoalannya, mampukah Syria berperang dengan jiran-jirannya, sedangkan suasana sekarang ni dalam negara sendiri itu kucak-kacir. Bagaimana nak teruskan? Okey, dia ada dua soalan. Dua soalan dalam tu, dua soalan. Satu perkara bila kita sebut tentang Syria dan jiran-jiran, kita perlu lihat serangan Syria ke atas Turki dengan tuduhan bahawa Syria terlibat di dalam pembunuhan Wissam Al-Hassan ini merupakan dua isu berbeza. Pertama sekali, isu Turki tadi, bila mereka melancarkan serangan ke atas Turki, itu merupakan amaran supaya Turki tidak masuk campur di dalam isu dalaman. Dan kita tahu bagaimana Turki memainkan peranan begitu proaktif. Ya. Erdogan sendiri, saya rasa lebih 3 kali, 2 atau 3 kali telah buat kenyataan tak akan biarkan keadaan berterusan berlaku terhadap rakyat Syria. Okey. Jadi itu amaran dan kita perlu ingat bagaimana Syria juga terlibat di dalam membekalkan senjata kepada pemberontak Kurdis di sempadan Syria Turki untuk melakukan keadaan yang tidak stabil di dalam Turki sebagai tindak balas. Jadi ibaratnya macam Syria nak kata, kau jangan kacau kita orang punya kawasan. Okey. Berkaitan dengan Lubnan, dia agak berbeza kat situ. Kita tahu bahawa Wissam Al-Haddad merupakan mantan orang kuat Presiden Rafiq Hariri yang telah terbunuh pada tahun 2005 itu, dan beliau mempunyai beberapa maklumat yang lengkap, perisikan. Dan berdasarkan rumours pada awal 2001 bahawa tindakan akan dikenakan ke atas Syria kerana terlibat di dalam pembunuhan Rafiq Hariri, juga rumours kalau kita lihat beberapa analisis di media-media Arab, terutamanya Al Jazeera, dan juga di Lubnan sendiri, mereka mengatakan bahawa Wissam mempunyai beberapa maklumat lengkap mutakhir ini berkaitan penglibatan Syria yang kalau didedahkan kepada peringkat antarabangsa akan menyebabkan tekanan antarabangsa ke atas rejim Assad sekarang ini. Jadi itu antara teori yang wujud dalam menundingkan jari ke atas Syria di atas pembunuhan Wissam Al-Haddad. Tetapi juga kalau kita lihat isu Wissam ni juga, dia ada mungkin kita katakan teori lain yang mengatakan bahawa dalam tempoh setahun ini beberapa ejen Israel telah berjaya diberkas dan ditangkap oleh pihak perisikan Lubnan. Kemungkinan besar bagi pihak Hizbullah, mereka berlepas tangan, kata mereka tidak terlibat. Pihak Syria juga tidak terlibat. Mereka menunding jari ke atas rejim Zionis yang kononnya terlibat dalam membunuh Wissam. Jadi memang sajirannya, suasana kucak-kacir tadi pun memang susahlah disebabkan kucak-kacir melibatkan isu dalaman mereka sebenarnya. Jadi maksudnya mereka tahu mereka tak akan berperang dengan jiran-jiran ni kerana apa yang timbul ini isu dalaman yang telah berlaku. Baik, kita jumpa pertama Cik Zaini, mana baru bertanya. Halo, sejahtera Cik Zaini? Halo. Ya, salam muhibah. Ya. Dan Assalamualaikum doktor yang saya hormati, yang lagi saya muliakan. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada doktor dan semua petugas-petugas global, terutamanya penerbit yang berbahagia, Encik Syabri Abdullah, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidul Adha. Baik. Jadi soalan saya ada dua, doktor. Tentang saya begitu cenderung tentang satu yang doktor mengatakan teori yang kedua, apabila Islam telah pun menjumpai fakta-fakta yang jelas bahawa terbabitnya Zionis dalam pembunuhan Rafiq Hariri, lalu beliau dihapuskan oleh Zionis itu sendiri. Ya, tetapi tuduhan dituding kepada Hizbullah, tuduhan dituding kepada Damsyik supaya kedua-dua entiti ini dibenci ataupun diboikot oleh dunia Islam ataupun dunia secara amnya. Itu soalan saya pertama. Dan berkait dengan soalan saya pertama, juga apa yang berlaku di Argentina, pengeboman rumah ibadat Yahudi. Akhirnya sekarang ini kerajaan Argentina membuka balik fail catatan apabila mendapati bahawa Iran tidak terbabit. Walaupun pada asalnya, pada awalnya Iran dituduh mengebom tempat pusat ibadat Yahudi di Buenos Aires pada beberapa dekad yang lalu. Dan soalan saya yang kedua, kita tengok sekarang ini ada dua faksi. Satu axis of accommodation, satu lagi axis of resistance. Axis of accommodation, orang Sunni, orang Kristian bersahabat baik dengan Israel dan Washington untuk mengkucak-kacirkan negara-negara Islam dan umat Islam. Satu lagi pihak dipanggil sebagai axis of resistance, iaitu Hizbullah, Iran, Syria dan umat Islam, pemimpin Islam daripada kalangan Sunni
maupun pemimpin-pemimpin dunia daripada kalangan Kristian yang tidak mahu langsung menerima segala kezaliman Yahudi dan Amerika. Tetapi kita lihat hari ini sedang sangat dunia mengecam Syria, mengecam Iran, mengecam Hezbollah hanya semata-mata kerana mazhab. Tetapi apabila Iran, masa mereka diperintah oleh Syah Iran yang juga mazhab Syiah, tetapi beliau tunduk kepada Amerika, dunia memuji Syah Iran, dunia memuji Syiah, terutamanya Washington dan Israel. Mohon penerangan daripada doktor. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Zaini pada Baru Bangi. Teori yang kedua tentang Argentina panjang lebar kita rumus satu-satu. Okey. Kesimpulannya. Boleh saya jawab? Memang kena jawab. Oh, Cik Zaini tak tahu jawapannya kan? Okey. Kita rumuskan. Tentang berkaitan teori kedua, saya rasa ada sedikit pembetulan. Saya kata teori pertama yang menuding jari ke atas Hezbollah dan Syria ialah kerana mereka mengatakan bahawa Wissam telah mempunyai bukti-bukti untuk mengaitkan memang Syria dan juga Hezbollah. Tapi bukan pada Hezbollah, tapi kepada Syria terlibat di atas pemenangan Hariri. Dan kita tahu perkara ini bukan perkara yang baru, memandangkan Syria memang mempunyai permusuhan dengan Hariri, dan Hariri antara orang yang berusaha untuk menghilangkan pengaruh Syria daripada Lubnan. Saya boleh lihat kepada footage tadi. Saya kebetulan pada tahun 2004 hingga 2007 selalu berulang ke Lubnan, dan bahkan sebulan selepas peperangan 2006 tu saya berada kat sana. Jadi kita nampak berbeza. 2004 betapa askar Syria penuh di Lubnan, gambar Bashar al-Assad dan sebagainya. Selepas 2005 pembunuhan Hariri, kita nampak tidak ada lagi kehadiran tentera Syria dan nampak suasana lebih terkawal dan nampak independen. Jadi kat situ dah harap dapat betulkanlah. Yang kedua, teori tentang Zionis tadi lebih merupakan hujah bagi Syria menuding jari ke atas Zionis yang kononnya Wissam telah, bukan konon, memang Wissam telah berjaya menangkap beberapa ejen Israel dan untuk menutup apa saja gerakan mereka, jadi mereka telah membunuh Wissam. Tapi teori ini masih sekadar teori. Walau bagaimanapun, teori yang pertama itu merupakan pilihan ramai penganalisis politik di Timur Tengah. Berkaitan Argentina, saya rasa Argentina berbeza dengan Lubnan. Argentina ni kepentingan Iran itu tidaklah sebesar kepentingan Iran dan Syria di Lubnan. Kita tahu selepas tahun 75 itu, selepas berlaku revolusi Iran, betapa proksi Iran di Lubnan adalah Hezbollah. Sama ada melalui untuk ekonomi mereka dari segi politik dan juga dari segi keagamaan. Tetapi yang lebih penting sekali ialah hubungan di antara Iran, Syria dan Hezbollah di dalam menentang musuh bersama Israel itu mempunyai satu ruang lain yang mana mereka melihat Iran bergantung kepada Syria sebagai buffer. Kalau Syria tidak ada, Israel langsung kena pada mereka, dan begitu mereka perlukan kepada Hezbollah sebagai satelit untuk pelaburan mereka di Lubnan dan sebagainya. Jadi kalau apa yang berlaku, dia tidak boleh dikiaskan dengan Argentina. Dia dua isu berbeza. Dalam kes ini memang kepentingan Iran, kepentingan Syria amat besar di Lubnan. Kan? Dan tentang dunia mengecam yang dikata terbagi kepada dua dan sebagainya, saya rasa itu tidak benar. Kerana bukan hanya Hezbollah, Iran dan Syria saja yang melawan Israel. Di luar sana kita tahu Presiden Egypt sehingga sekarang masih tidak menyebutkan perkataan negara Israel itu di dalam ucapan beliau, dan malah negara-negara lain kita lihat begitu menentang rejim Israel. Malah Malaysia pun tidak iktiraf negara Israel sehingga kini. Tak boleh kita kata Iran saja semata-mata. Negara lain dan kita lihat betapa negara di Afrika, di Amerika Selatan itu pun begitu konsisten di dalam menentang Israel. Kita bercakap tentang pembunuhan bekas Perdana Menteri Rafiq Hariri pada 2005, kita sentuh sikit yang di mana Syria juga dituduh bertanggungjawab. Jadi tuduhan yang masih tergantung tetapi tentera Syria terpaksa berundur dari sempadan Lubnan selepas itu. Jadi apakah muslihat tuduhan kali ini pula, Doktor? Dia seperti yang saya katakan tadi. Sekarang ini mereka kalau kita lihat betapa pada awal Januari 2011 apabila siasatan UN itu kebanyakannya menunjukkan bahawa Syria terlibat di dalam pembunuhan Rafiq Hariri yang telah memaksa kepada penubuhan kerajaan yang baru dan sebagainya di Lubnan. Dan sekarang ini kalau kita lihat kebanyakan bukti itu semakin nampak jelas menunding jari ke arah Syria. Jadi Wissam dikatakan sebagai orang yang telah
mempunyai segala maklumat tersebut untuk dibongkarkan di peringkat antarabangsa, dan kemungkinan besar akan mengaitkan Syria secara langsung. Dan Syria rejim Assad tidak mahukan keadaan yang berlaku kerana mereka berhadapan dengan musuh dalaman. Dan jikalau katakanlah pihak antarabangsa menemui mereka terlibat juga di dalam pembunuhan Rafiq Hariri, mereka akan langsung hilang sokongan sama daripada sekutu-sekutu Russia dan Malaysia pun sehingga kini kita masih ada hubungan diplomatik dengan Syria kan. Kita pemanggil seterusnya dari Melaka, Cik Isham. Halo, salam sejahtera Cik Isham dari Melaka. Halo. Halo Cik Isham. Ya. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Silakan Cik Isham. Kalau kita lihat pergolakan di Beirut ini tentunya pencik sekarang ini dengan sebalik pembunuhan itu perisikan yang terbunuh. Jadi kenapa saya soal saya, kenapakah mereka tidak dapat siapa yang ingin buat pembunuhan ini? Adakah mereka menuding negara-negara yang membuat satu pembunuhan? Adakah Israel juga terlibat? Jadi soalan saya ialah mengapa mereka melakukan perkara begini ya? Adakah mereka ingat seperti perkara yang mereka perlu lakukan? Negara-negara mana yang terlibat? Adakah Israel, Hizbullah, Syria, Turki? Ya, terima kasih. Adakah mereka ini yang menjadi dalang? Ya. Itu soal saya. Baiklah, terima kasih Cik Isham dari Melaka. Siapakah dalang ni sebaliknya? Saya rasa kita dah sebut dua-dua kali. Iaitu ada dua teori. Pertama, teori yang mengatakan bahawa yang terlibat adalah Syria. Dua teori di sini yang terbentuk. Kerana Wissam Al-Hassan telah mempunyai beberapa bukti yang kuat untuk mengaitkan Syria dengan pembunuhan Rafiq Hariri, dan ini akan menyebabkan dunia antarabangsa, masyarakat antarabangsa akan memberikan tekanan terhadap rejim Assad yang sedang berhadapan dengan pemberontakan dalaman ataupun kebangkitan rakyatnya. Dan teori kedua mengatakan Israel ataupun rejim Zionis, berdasarkan mereka mengatakan Wissam telah berjaya ataupun pihak perisikan Lebanon telah berjaya menangkap beberapa ejen Israel, dan ini akan membawa kepada bukti-bukti terhadap penglibatan Israel dalam pembunuhan Rafiq Hariri, maka Wissam terpaksa dibunuh. Jadi ada dua teori yang berlega. Dato' sejauh mana pengaruh Hezbollah dalam kerajaan Lebanon di sini? Sejauh mana? Hizbullah yang kita tahu dalam kerajaan pimpinan Najib Mikati merupakan sebahagian daripada kementerian, sebahagian daripada kerajaan itu sendiri. Mereka ni kalau kita perasan, sebahagian daripada kumpulan dinamakan sebagai 8 Mac. Ini berbeza dengan kumpulan pembangkang 14 Mac yang diketuai oleh Said Hariri. Cuma dia bila sebut 8 Mac, 14 Mac, mereka ni mewakili kepentingan luar punya juga. Bagi pihak Rafiq Hariri, 14 Mac lebih dilihat mewakili kepentingan Saudi dan juga Barat. Bagi pihak 8 Mac, kumpulan Najib Mikati tadi, Hizbullah dan juga Walid Jumbulat daripada kumpulan Druze, mereka ini mewakili kepentingan Syria dan juga Iran di situ. Jadi kalau kita lihat, Hizbullah sering dilihat sebagai proksi Iran, proksi Syria, dan golongan yang kuat mempertahankan kepentingan Syria dan Iran di bumi Lebanon. Saya tarikh pun dah jadi ada cerita sebaliknya, 8 Mac, 14 Mac di sini. Kata kita terima panggil seterusnya Tuan Haji Rashid dari Kompak. Halo, salam sejahtera Tuan Haji. Halo, salam sejahtera. Ya. Profesor. Ya, silakan. Dalam dunia ini, mana-mana negara yang bermusuh dengan negara Amerika dan Israel, dia akan memang nasib sama seperti negara Iraq yang satu masa dulu yang difitnah bahawa mereka menyimpan ambil weapon of mass di Perhatian, dan kemudian sekarang Syria pula memang nasib yang sama. Jadi macam-macam teori dikemukakan bahawa Syria ini terlibat dengan pembunuhan Rafiq Hariri dan sebagainya, dan belum ada bukti-bukti yang nyata bahawa Syria terlibat dalam pembunuhan ini. Dan apa yang nyata sekarang ini, realitinya pihak yang paling untung adalah
negara Israel itu. Minta beri komen, Prof. Terima kasih. Dan Assalamualaikum. Pak Haji Rashid ada sambungan cerita Iran dan bukti-buktinya tidak jelas. Pertama saya belum jadi profesor lagi, tapi minta jadi doa lah. Doa masih mulut Pak Haji. Masih mulut, okey. Yang keduanya, isu di Iraq dan Syria berbeza. Kalau kita lihat Iraq, Saddam Hussein merupakan sekutu Amerika daripada awal. Ketika dia menentang Iran, berperang dengan Iran, ketika dia berperang memerangi rakyatnya sendiri pun, beliau menerima sokongan daripada Amerika dan juga British, dan kebanyakan senjatanya daripada Amerika sendiri. Dia hanya menjadi musuh Amerika selepas mereka menyerang Kuwait pada Perang Teluk yang pertama, kalau kita masih ingat lagi. Itu pun di atas nasihat Amerika untuk mereka menyerang Kuwait, dan mereka diperdayakan. Ini sebahagian daripada New World Order oleh Bush di sini. Tapi di Syria berbeza. Syria ini kebangkitan rakyat. Kebangkitan rakyat ke atas rejim Bashar al-Assad yang kejam, yang meneruskan kekejaman rejim bapanya Hafiz al-Assad. Hafiz al-Assad telah berjaya tidak dikecam oleh masyarakat antarabangsa, walaupun telah membunuh lebih 40,000 rakyatnya di Hama. Kerana pada waktu itu tidak ada YouTube, tidak ada Facebook dan sebagainya. Tetapi anaknya Bashar al-Assad tidak dapat lagi selamat seperti bapaknya, membunuh rakyat dan melepas diri. Kerana sekarang ni ada internet, ada YouTube, ada Facebook, dan kebetulan pula rentetan daripada siri Arab Spring yang berlaku di negara-negara utara Afrika lain telah sampai ke Syria. Jadi Syria isunya adalah isu kebangkitan rakyat menentang rejim yang zalim, dan bukannya isu Israel memerangi Syria kerana mereka fokus Amerika. Atau bagaimana dengan kalau kita merujuk kepada perbincangan antara Obama dengan Romney berkaitan dengan Syria? Mungkin Dr. boleh ceritakan sikit dengan penonton berkaitan dengan perbincangan? Dia menarik mengenai Obama dan Romney. Mereka tidak bersetuju banyak perkara, tetapi bersetuju pertama sekali untuk menjaga kepentingan Israel, dan kedua bersetuju untuk tidak campur tangan di dalam Syria. Tidak akan hantar tentera, tidak akan campur tangan di dalam apa berlaku, tetapi mereka hanya mengecam dan mengutuk, dan tidak akan membantu pemberontak Syria. Kenapa? Kerana mereka takut, mereka tidak kenal siapa pemberontak ini, siapa rakyat ini. Kalau mereka naik, mungkin mereka lebih bersikap lebih tidak mesra dengan Israel berbanding kerajaan Syria. Jadi better to deal with devil you know than angels that you don't know. Sebab itu mereka tidak bekal senjata, mereka tidak campur tangan seperti mana berlaku di Libya, dan tidak akan membantu pihak rakyat yang bangkit menentang rejim. Kedua-duanya sekali lah, kata tidak akan campur tangan, tidak akan masuk campur lah apa yang berlaku. Setuju di sini. Baiklah, terima kasih kerana bersama kami malam ni. Dan setelah sampai di sini bincangan panas kita berkaitan Lubnan bagai arus di dasar laut. Dan bagi pihak penerbit Syafri Abdullah serta seluruh kru penerbitan, saya Jessica mengucapkan terima kasih kepada semua penonton setia Global 1. Terima kasih sekali Dr. Mazli Malik yang bersama kita selama setengah jam tadi, dan jangan lupa layari Facebook kami Global 1, dan Global 1 malam ini kami akhiri dengan visual sambutan Aidil Adha di beberapa negara dunia. Dengan itu salam global dan salam satu Malaysia.